Seterusnya, kita ikuti perkembangan berita dari Bumi Kenyalang. Hari ini tumpuannya mengenai masjid tertua di Sarawak, iaitu Masjid Al-Qadim di Sibu. Untuk itu, kita bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, sahih. Masjid Al-Qadim di Sibu yang mula menjalani proses pemuliharaan sejak tahun 2016 akhirnya dirasmikan semula malam tadi. Majlis perasmian projek pemeliharaan Masjid Al-Qadim itu disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunabang Haji Openg. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, Masjid tertua Sarawak itu pernah dibaik pulih pada tahun 1935, 1950 dan kali terakhir pada 1968. Katanya selepas adanya masjid bahagian baru iaitu Masjid An-Nur, Masjid Al-Qadim masih dipertahankan sebagai lambang perkembangan agama Islam di Sarawak. Beliau percaya keindahan seni bina dalaman yang baharu di Masjid Al-Qadim dapat menarik minat lebih ramai pengunjung untuk datang ke masjid itu. Sebenarnya apabila pelawat datang di sini, dia boleh melihat bagaimana perkembangan dakwah yang berjalan di Sibu ini dan seterusnya mengembang ke seluruh bahagian Sibu kerana Magek muka pun di bawah Sibu. Banyak bahagian kita di kawasan ini yang saya rasakan bermula dakwahnya daripada Sibu, daripada masjid ini. Dalam ucapannya pada majlis itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari juga mendedahkan selain Masjid Al-Qadim yang sudah siap projek pemuliharaannya, terdapat 2 buah projek pembinaan masjid sedang berjalan di daerah Sibu. 2 masjid itu terletak di kawasan Sibu Jaya dan Kemuyang yang kini sedang menyaksikan pembangunan pesat perumahan-perumahan baharu dan pertambahan penduduk di kedua kawasan tersebut. Pada majlis itu, beliau turut menyerahkan replika cek sumbangan Kerajaan Sarawak berjumlah masing-masing RM30,000 kepada Jawatan Kuasa Pusat Komuniti Iban Islam Rumah Panjang, Rumah Jalak dan Jawatan Kuasa Surau Al-Falah Selangau. Turut hadir pada majlis itu adalah Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Pai. Majlis ringkas itu diakhiri dengan paluan beduk oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebagai menandakan masuknya waktu solat Isyak. Perkembangan berkaitan, sebuah lembaga khas akan ditubuhkan untuk memperkasa peranan Masjid Al-Qadim untuk masyarakat Islam di Sibu. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata, penubuhan lembaga khas ini akan menjadikan Masjid Al-Qadim bukan sahaja gah dari segi seni binanya, malah peranannya. Jadikanlah masjid ini bukan hanya tempat untuk pelawat-pelawat. Jadikanlah masjid ini bukan hanya untuk kita beribadah. Tetapi yang paling penting, jadikanlah masjid ini sebagai suatu tempat kebajikan masyarakat dan juga menyebarkan ilmu ataupun syiar Islam di Bandar Sibu ini. Berucap di majlis perasmian projek pemeliharaan Masjid Al-Qadim, beliau menyeru penduduk di Sibu untuk bersama-sama memikul tanggungjawab untuk membawa masjid itu ke peringkat yang lebih jauh selepas ini. Dalam ucapannya, beliau turut memberitahu projek pemeliharaan itu mengambil masa yang panjang kerana mengalami kesukaran dari segi teknikal dan terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bermula tahun 2016, projek pemeliharaan itu merangkumi pelbagai fasa sehinggalah akhirnya siap penghujung Ramadan lalu. Antara komponen utama yang dilaksanakan dalam projek itu adalah membaik pulih kayu kayan yang rosak dan mereput digantikan dengan bahan binaan yang sama atau seakan sama dengan binaan asal. Selain itu, bumbung masjid juga ditukar kepada bahan binaan seakan atap belian untuk mengembalikan rupa asal masjid ini. Turut dilaksanakan adalah pembinaan semula menara masjid itu yang telah roboh sejak puluhan tahun lalu. Fasa terakhir projek itu pula melibatkan pemasangan hiasan dalaman di dinding dan bahagian siling, pemasangan pintu masjid ala Masjid Nabawi Madinah dan pemasangan lampu hiasan.
Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar menerusi pejabat residen bahagian Bintulu menyalurkan 34 ekor binatang korban untuk diagih kepada penduduk Bintulu. Ditemui semasa program tersebut semalam, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia menegaskan ia merupakan program yang berkesinambungan daripada tahun-tahun yang lepas bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha ini. Kita ada beri di Lingga, di Kuching dan di Batu Danau. Bukan saja Jepat. Dan tempat-tempat lain kita ada beri juga di Leong Seng Garden di Kuching. Di beberapa tempat. Dulu lebih lagi luas. Kerana COVID, kita tidak dapat menyebarkan dan mengedarkan sapi secara berluasan. Beliau turut berkesempatan ke Kuala Tatau pada 11 pagi bagi menyerahkan daging korban kepada 4 buah perkampungan masyarakat Islam menerusi ketua-ketua kaum mereka. Kemudian beliau bersama timbalan residen bahagian Bintulu, Husaini Hakim, ke Kampung Jepak bagi menyerahkan daging korban kepada 14 perkampungan di Jepak. Lokasi terakhir penyerahan daging korban sumbangan beliau iaitu di Pasar Basah Kampung Sibiu. Mewakili penduduk dan penerima, ketua kaum yang ditemui pemberita menzahirkan penghargaan kepada Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia. Mewakili semua penduduk Kampung Kuala Tatau, merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Asfia di atas sumbangan lembu korban untuk Kampung Kuala Tatau. Semoga apa yang telah dia orang beri dengan kami mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Merakamkan setinggi-tinggi terima kasih. Semoga majlis dan bicara seperti ini dapat kita teruskan pada masa-masa mendatang dan seterusnya berkesinambungan dengan perayaan Hari Raya Korban kita pada tahun-tahun yang mendatang. Kerja-kerja penyembelihan terlebih dahulu dikendalikan oleh Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB sebelum kerbau dan lembu korban dihantar ke Kampung Kuala Tatau, Kampung Jepak dan Pasar Basah Kampung Sibiu untuk kerja melapah, pembungkusan dan pengagihan melalui ketua-ketua kaum. Seramai 19 wakil keluarga mangsa kebakaran Kampung Sibiu di Bintulu telah menerima sumbangan daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Sumbangan berupa bakul makanan dan wang tunai RM3,000 bagi setiap ahli keluarga mangsa selain RM300 bagi keluarga yang mempunyai anak-anak bersekolah. Saya pun tahu bahawa mangsa kebakaran memerlukan wang tunai, cash, bukan saja makanan ini. Saya telah menyediakan untuk tiap-tiap keluarga sebanyak RM3,000. Saya tahu ada 9 orang anak sekolah daripada keluarga ini yang mangsa kebakaran. 9 orang. Saya menyediakan untuk mereka membeli pakaian seragam sebanyak RM300 seorang. Beliau memberitahu pemberita selepas menyampaikan sumbangan di Surau Darul Taqwa Bintulu. Terdahulu beliau turut meninjau tapak kebakaran yang telah memusnahkan 11 buah rumah kayu yang dihuni 75 orang pada 2 Julai lepas. Dalam pada itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia memaklumkan sejumlah RM20,000 akan diperuntukkan bagi membaik pulih surau kampung tersebut. Bidayuh Mistik Festival 2022 yang mempamerkan keunikan masyarakat Bidayuh akan diadakan pada hujung bulan ini. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin berharap dengan adanya penganjuran festival sedemikian, ia mampu memperkenalkan semula nilai-nilai unik yang terdapat dalam masyarakat berkenaan. So basically this Bidayuh Mystic is to showcase the culture, arts and what they call that, cuisine of our Bidayuh people, because you know over the years this particular art, cultures and our food is gradually
being forgotten. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Kampung Beratan, Padawan. Festival ulung yang akan diadakan di Kampung Benuk itu dijangka dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Santara Kumar pada hari kedua festival terbabit. Dalam perkembangan lain, Datuk Willy menepis dakwaan yang mengatakan beliau akan menyertai semula Parti Keadilan Rakyat. Dalam jawapan ringkasnya, beliau menjelaskan tidak berminat untuk membicarakan soal politik kerana fokus terhadap tanggungjawab yang digalas. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.